Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Muhammad Hafiz bin Abdul Wahab. Kami dari Kumpulan 9 akan membentangkan tajuk mengenai hierarki ilmu dalam penentuan kajian ilmiah sesuatu bidang hujahai. Ahli kumpulan yang terdiri daripada 4 ahli iaitu yang pertama Fatin Nurhana, yang kedua Nazir Syafiq, yang ketiga Ain Najiha dan yang keempat Muhammad Atik Yanis. Untuk mengenali dengan lebih mendalam mengenai tajuk yang akan kami bentangkan, marilah kita sama-sama menghayati hujahan yang dibentangkan oleh setiap ahli kumpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nurhana binti Muhammad Ruzi dan saya akan membentangkan mengenai apakah itu yang dimaksudkan dengan falsafah ilmu. Perkembangan ilmu falsafah pada masa kini sangat menggalakkan disebabkan aktiviti intelektual seperti perbahasan dan penyelidikan oleh ahli-ahli falsafah dalam mencari hakikat kebenaran dan tabiat sesuatu ilmu berdasarkan kemampuan akal. Falsafah secara umumnya merupakan satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Falsafah juga adalah pemikiran secara sistematik tentang hakikat alam semesta seperti metafizik atau teori kewujudan. Falsafah juga merupakan pengkaji masalah asas seperti mengkaji hakikat kewujudan, ilmu, moral, penaklukan dan juga tujuan kehidupan manusia. Falsafah juga merupakan bidang ilmu yang menyiasat kebenaran sesuatu konsep melalui penghujahan rasional yang teliti. Oleh itu, pengertian yang mendalam terhadap hakikat ilmu bukan sahaja akan mengikat seseorang terhadap ilmu, malah juga membuka matanya terhadap pelbagai kekurangan dirinya dan keterbatasan ilmu yang dimilikinya. Seterusnya, falsafah dari sudut etimologi. Perkataan falsafah berasal dari perkataan Yunani iaitu philo plus sophia yang bermaksud ilmu kecintaan kepada kebijaksanaan. Ahli falsafah dikenali sebagai filosofia atau filosof. Makna falsafah dari sudut terminologi pula membawa maksud suatu ilmu yang mendalam yang mendalami makna dan hakikat sebenar sesuatu perkara sehingga ianya jelas dari segi maksud dan tujuannya. Falsafah juga membawa berbagai maksud yang berlainan dari sudut pandangan ahli-ahli filosof seperti Aristotle, Plato, Al-Farabi dan juga Al-Kindi. Falsafah ilmu yang dimaksudkan dengan Aristotle ialah ilmu memahami hakikat ketuhanan, struktur dunia fizikal, tujuan kehidupan manusia dan hubungannya dengan alam. Dari sudut pandangan Plato pula ialah kajian terhadap sesuatu yang benar, baik dan cantik. Al-Farabi pula mengatakan bahawa falsafah adalah cintakan kebijaksanaan atau hikmah dan merupakan pokok segala ilmu. Ahli yang terakhir iaitu ahli filosof atau pemikir Al-Kindi mengatakan sesuatu ilmu itu mengenai hakikat yang didefinisikan dengan Tuhan serta sesuatu yang berada dalam kemampuan manusia untuk menanganinya. Seterusnya ialah apakah yang dimaksudkan dengan definisi ilmu. Ilmu disebut sebagai knowledge dan science yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu sebagai tahu, pengetahuan dan kepandaian. Secara terminologinya, perkataan ilmu berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu alima, ya'lamu dan ilma. Ilmu adalah penghubung antara alima sebagai subjek dan maklum yang diketahui sebagai objek. Naquib al-Atas telah mentakrikan ilmu sebagai ketibaan sesuatu makna hasil daripada maklumat yang benar ke dalam diri seseorang. Konsep ilmu ini telah menekankan makna kebenaran dan bukannya kepalsuan kepada jiwa seseorang. Epistemologi terbahagi kepada dua, iaitu epistemologi ilmu barat dan juga ilmu Islam. Epistemologi ilmu barat ialah satu sifat di mana tidak menjadikan agama sebagai asas ilmu. Hal ini kerana
Mereka menerima ilmu melalui perkara yang dapat diukur dan dibuktikan dalam amal sahaja. Mereka juga telah menolak ilmu wahyu atau ilmu yang berkaitan perkara-perkara gaib kerana tidak dapat dibuktikan secara saintifik dan fakta. Epistemologi dari ilmu Islam pula ialah Islam telah menuntut supaya ilmu dan pemikiran manusia disepadukan dengan bertujuan untuk membolehkan para sarjana seperti ahli sains, cendekiawan dan ulama dalam mengembangkan dirinya, masyarakat dan juga alam sekitarnya sebagai satu usaha pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan penyempurnaan amanah sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Assalamualaikum, nama saya Nazir Syafiq bin Nur Hisham. Jadi saya akan meneruskan pembentangan ini tentang hierarki ilmu. Slide saya mengenai hierarki ilmu. Terdapat 4 ilmu yang akan saya ketengahkan di dalam pembentangan ini. Ilmu yang pertama ialah ilmu wahyu. Ilmu kedua ilmu ilham. Ilmu ketiga ilmu rasional. Dan ilmu yang keempat ilmu empirical. Ilmu wahyu. Asal istilah wahyu daripada perkataan bahasa Arab iaitu wahya. Dalam penggunaan bahasa Arab, perkataan ini memberi beberapa erti seperti isyarat, ilham, nasihat, bimbingan, panduan ataupun petunjuk yang disampaikan ke dalam hati manusia. Para ulama pula memberi definisi wahyu dalam istilah ulama Islam sebagai pemberitahuan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang nabi tentang berita-berita gaib, syariah dan hukum tertentu. Jelas untuk kita ketahui bahawa konsep wahyu dalam Islam padanya ada mempunyai 2 unsur utama. Yang pertama, pemberi berita iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kedua, penerima berita iaitu Nabi dan Rasul. Ilmu ilham. Ilmu ilham adalah satu tanggapan emosi secara langsung yang terbit di dalam hati manusia. Ilmu ilham juga merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana Allah akan memasukkan ilmu tersebut terus ke dalam hati seseorang yang dikasihinya seperti para ulama, orang yang soleh dan sebagainya. Seperti yang saya katakan tadi, ilmu ilham merupakan ilmu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam minda ataupun kalbu. Dikenali sebagai ilmu kasyaf, walau bagaimanapun, ilmu ini tidak boleh mengatasi ilmu wahyu. Orang yang mendapatkan ilmu ilham ini tergolong dalam kalangan wali Allah sahaja. Dan mereka yang diberikan ilmu ini kerana 3 perkara. Yang pertama ialah kesucian hati, kedua kekuatan amalan dan yang ketiga kedudukan yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita teruskan dengan slide seterusnya. Ilmu rasional. Berasal daripada bahasa Latin rationalis. Istilah rasional ialah kata sifat untuk menggambarkan seseorang itu dikurniakan akal. Jika dikurniakan akal, kita dapat menggunakannya untuk berfikir dengan lebih waras. Rasional adalah ciri yang menggambarkan manusia dan membezakannya dengan seekor haiwan. Seperti yang kita tahu, haiwan tidak mempunyai akal untuk berfikir, manakala manusia mempunyai kemampuan untuk berfikir, memahami, menilai dan bertindak. Zaki Anas, TV3. Dan akhir sekali, ilmu empirical. Empirical dalam kamus Dewan bermaksud pemerhatian ataupun eksperimen. Secara ringkasnya, empirical ialah ilmu dan fakta-fakta yang diperoleh berasaskan akal manusia, panca indera dan berkaitan dengan perkara yang zahir. Contohnya seperti ilmu sains, geografi, matematik, sejarah dan sebagainya. Walau bagaimanapun, menurut Islam, mestilah ditunjangi berasaskan ilmu tauhid dalam memelihara akidah umatnya. Jadi saya simpulkan di sini, asas ilmu empirical terletak pada keupayaan panca indera, manakala ilmu rasional terletak pada keupayaan aktiviti akal. Terima kasih kepada sahabat saya, Saudara Nazir sebentar tadi. Okey, seterusnya saya akan menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan definisi kajian ilmiah.
ilmiah membawa maksud suatu usaha, daya fikiran yang bersifat keilmuan, bukan emosi, teratur kenyataannya dan logik sehingga membuahkan hasil yang baik dan jitu. Dari segi falsafah, ilmu terdiri daripada 3 persoalan. Yang pertama, apakah yang ingin diketahui? Yang kedua, bagaimanakah memperolehi pengetahuan? Dan yang ketiga, apakah nilai pengetahuan tersebut? Namun, berdasarkan terjemahan bahasa Arab, ilmiah bermaksud ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, ketiga-tiga soalan ini menjadi sumber sebuah ilmu yang dapat disahut oleh ilmu pengetahuan sesebuah bidang atau subjek. Secara ringkasnya, ilmiah bermaksud ilmu pengetahuan, keilmuan, akademik, keilmiahan, perihal atau sifat ilmiah. Oleh sebab itu, ia adalah satu proses kajian yang beraruskan ilmu pengetahuan. Untuk mendapatkan maklumat usaha gigih dan bersungguh-sungguh, usaha ini pula ditujukan pada suatu yang kita ingin tahu kandungannya. Kajian ilmiah mencabar minda daya usaha dan kesabaran, juga mendidik diri kepada budaya dengan membiasakan diri dengan berfikir dan menyoal untuk mengetahui jalan penyelesaian masalah tersebut. Secara ringkasnya, dapat mengkayakan khazanah ilmu sesuatu tamadun dengan menggunakan kaedah tanya dan nilai. Itulah tujuan kajian ilmiah. Seterusnya saya akan menerangkan juga tujuan kajian ilmiah. Pertama, mencipta suatu penemuan baru. Ya, penemuan baru yang mungkin sebelum ini tiada lagi dalam mana-mana subjek atau pelajaran ilmu. Yang kedua, menyempurnakan sesuatu kajian ilmiah tersebut. Ketiga, menerangkan dengan lebih jelas dan terang. Keempat, meringkaskan sesuatu kajian ilmiah itu dengan lebih tepat. Keempat, menghimpunkan maklumat. Dan yang terakhir, membetulkan kekeliruan. Saya teruskan kepada sahabat saya, Ain Najihah. Terima kasih saudara Alid atas pembentangan anda sebentar tadi. Assalamualaikum, nama saya Nur Ain Najihah dan hari ini saya akan bentangkan tentang definisi bidang tujahan. Jadi, bidang tujahan membawa maksud sudut khusus dalam sebuah bidang saintifik di mana aspek tersebut berpotensi untuk dijalankan telaah eksperimen dan mencipta pengetahuan baru yang signifikan untuk tempoh masa yang ketara. Bidang tujahan juga dikenali sebagai niche area atau trust field yang membawa maksud kawasan khusus. Secara ringkas, bidang tujahan adalah pemahaman dalam sesuatu bidang yang spesifik. Contohnya, kejuruteraan, sains komputer dan sebagainya. Seterusnya, saya akan bentangkan tentang jenis kajian ilmiah. Jadi, metodologi kajian ilmiah terbahagi kepada 3 kaedah penyelidikan, iaitu kaedah penyelidikan sejarah, kaedah penyelidikan pelukisan dan kaedah penyelidikan percubaan. Jadi, sekarang saya akan bentangkan tentang langkah untuk mengkaji kajian ilmiah. Pertama, anda harus memilih tajuk kajian. Kedua ialah merancang karangan kajian. Ketiga adalah sediakan senarai bacaan atau bibliografi. Keempat, mencatatkan maklumat tersebut dan menginterpretasi data. Kelima, mengatur maklumat tersebut sebagai sebuah teori atau konsep. Dan keenam adalah penulisan kajian. Secara ringkas dan umum, kita hendaklah terlebih dahulu memahami hierarki ilmu dan penggunaan kaedah yang jelas sebelum menjalankan sesuatu bidang kajian ilmiah, terutama dalam bidang tujahan. Ini kerana kualiti kajian itu bergantung kepada ketepatan penggunaan kaedah yang sesuai dengan objektif kajian, objektif dan persoalan yang ditetapkan berpandukan kepada hierarki ilmu. Penentuan kajian sewajarnya menggunakan teknik yang betul dan bersistematik
bagi menghasilkan dapatan kajian yang mempunyai kesahan dan nilai yang tinggi. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.